Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Video saya pada kali ini untuk menerangkan hubungan antara pecahan, perpuluhan dan peratus. So kita akan mempelajari apa perkaitan di antara ketiga-tiga ini. Biasanya ketiga-tiga ni kita belajar dalam waktu yang lebih kurang sama. Lepas belajar pecahan, kita belajar perpuluhan. Kemudian belajar peratus. Yang penting bagi kita ialah untuk tahu apa perkaitan antara ketiga-tiga ni. So pertama sekali saya berikan satu contoh pecahan yang paling senang. Saya beri 1/2. 1/2 ataupun separuh ataupun setengah. Separuh. Macam mana pecahan 1/2 ni nak menjadi perpuluhan? Disebabkan dia setengah, dia separuh. Kita tahu, setengah separuh ni ialah separuh daripada 1. Maksudnya 0.5. Setengah separuh pula kalau dalam bentuk peratus, kalau markah penuh biasa 100%. Jadi kalau setengah separuh ialah 50%. Ini kita tahu berdasarkan pengetahuan yang sedia ada. Sebab kita dah tahu dah 1/2 ialah setengah, separuh, sebahagian. Tapi macam mana kalau nombor ni bukan 1/2? Contoh 1/8. Macam mana nombor ni nak ditukar menjadi perpuluhan dan seterusnya nak ditukar menjadi peratus. Kita lihat dekat sini. Kalau melalui pengiraan, kalau kita nak kira, 1/2 nak jadi perpuluhan. Per ni ialah bahagi. So 1/2. 1 tak boleh bahagi 2, dia sifar. Nak jadikan perpuluhan, mestilah ada titik perpuluhan. Bila dah ada titik, tak boleh ada baki. So, kena letak sifar. 10/2, 5. Dan tak ada baki. Berubahlah daripada pecahan menjadi nombor perpuluhan. Macam mana pula nak jadi peratus? Peratus ni biasa saya ingatkan murid saya. Peratus ni ialah per 100. Per 100. Macam mana daripada 1/2 nak jadi per 100? Macam mana daripada 1/2 nak jadi per 100? Dekat sini 2. Tapi nak jadi peratus dia mesti per 100. Apa kita nak buat dengan 2? Macam mana 2 nak jadi 100? Kita kena tahu 2 nak didarab dengan berapa untuk jadi dia 100. 2 darab berapa nak jadi 100? Kalau awak tak boleh tak boleh nak bayangkan, kita boleh bahagi 100 bahagi 2. 5, 10, sifar. Jadi, 2 darab 50 sama dengan 100. Begitu juga pengangka dia. Darab 50. 1 darab 50 ialah 50. Sekarang 50/100. Jadi, betullah pengetahuan asal kita. 1/2 ialah 50%. 1/2 ialah sifar perpuluhan 5. Jadi, ia berkait. Dia berkait. Ini saya bagi daripada contoh yang senang. Dia tak semestinya daripada pecahan. Mungkin nombor tu daripada perpuluhan. Boleh ditukar menjadi pecahan dan peratus. Kalau tadi saya beri pecahan. Sekarang saya akan beri perpuluhan. Perpuluhan saya akan beri sifar perpuluhan 8. Saya beri satu tempat perpuluhan dulu. Macam mana perpuluhan ni nak jadi pecahan? Sekarang kita tengok. Nombor ni belum cukup 1. Belum cukup 1.
Nombor ni ada satu tempat perpuluhan. Nombor ni, digit ni, nilai digit ni, nilai tempat ni ialah, bukan nilai digit, nilai tempat. Nilai tempat ni ialah per 10. Okay. Dia per 10. Berapa per 10? Apa nombor ni? Ini ialah nombor 8. Jadi, dalam bentuk pecahan, dia ialah 8 per 10. Dan kena ingat, bila pecahan, dia mesti dia boleh ditukar dalam pecahan termudah. Okey, kalau 8 per 10, boleh permudahkan lagi. Boleh permudahkan lagi, dia akan jadi 4 per 5. Okey, selesai. Perpuluhan dah tukar jadi pecahan. Sekarang, perpuluhan nak jadi peratus. Okey, nak jadi peratus ada dua cara. Kalau yang pertama tadi saya cakap, per 100. Cara yang kedua, kita darab 100 peratus. Ada dua kaedah, dua cara. Okey, jadi yang mana lebih senang kalau dalam bentuk perpuluhan? 0.8 darab 100 peratus. 1, 2. So, dia ialah 80%. Ataupun, awak ingat. Okey, awak kena tahu. Okey, 0.8. Mesti ada dua tempat perpuluhan di belakang. 1, 2. Sebab peratus kan per 100. Jadi, apa tempat kosong ni? 0. Ambil nombor ni. Jadi, 80%. Okey, saya dah terangkan daripada perpuluhan. Okey, saya akan berikan contoh sekiranya nombor tu daripada peratus. Okey, daripada peratus saya pilih 3%. Okey, seperti mana yang kita tahu, peratus ialah per 100. Jadi, lebih senang saya terus buat pecahan dulu. Peratus ialah per 100. Jadi, kalau dalam bentuk pecahan, dia akan per 100. Apa nombornya? Nombornya 3. Jadi, 3 per 100. Boleh dipermudahkan tak 3 ni? Tak boleh. Setakat tu je. Okey, sekarang kita nak menukar dia menjadi nombor perpuluhan. Awak dah nampak peratus per 100. Ada dua sifar. So, saya letak titik sebab dia nombor perpuluhan. Okay, dua sifar maksudnya ada dua tempat perpuluhan. Depan ada nombor tak? Tak ada sebab kat sini sifar. Tak ada apa-apa kat sini. So, sifar. Sekarang, nombor kat atas ni 3. Awak kena fikir, biasa kesalahan yang murid buat, dia buat 3 sifar. Adakah ini 3? Ini ialah 30. Jadi, yang sebenarnya jawapan dia ialah sifar 3. Okay, 3%, 3 per 100, sifar perpuluhan sifar 3. Okey, so saya dah beri 3 contoh yang agak senang. 1/2 daripada pecahan, sifar perpuluhan 8 daripada perpuluhan, dan 3% daripada nombor bentuk peratus. Okey, kita teruskan dengan contoh lain. Okey, saya beri pecahan 3/20. Okey, tips untuk awak menukar nombor ni menjadi nombor perpuluhan. Dia mesti sama ada per 10, per 100 atau per 1000. Per 10, per 100 atau per 1000. Okey, peratus pula dia mesti per 100. Sekarang, pecahan ni 3/20. Tak ada kat sini. 20 boleh jadi 10 tak? Boleh, kena bahagi 2. Tapi 3 kalau bahagi 2, dia akan ada baki. Sekarang, 20 boleh jadi 100 tak? Boleh. 20 darab berapa 100? 20 darab dengan 5. Sama juga. Kalau penyebut darab 5, pengangka pun kita darab 5. So, kat sini kita dah dapat 6/100. Kita boleh perkan dia dengan 100. Terus dah tahu berapa peratus. 6/100 sama dengan 6%.
Okey, sekarang kita tak selesai untuk perpuluhan. Macam mana nak dapatkan nombor perpuluhan? Okey, dia per 100. Dia tak ada nombor kat depan. So, dia sifar. Sifar perpuluhan. Per 100 maksudnya ada 2 sifar, ada 2 tempat kosong. Jadi, dekat sini yang kita nak letak. Kita nak letak 6 sifar ataupun sifar 6. Okay, jadi, jawapan dia ialah sifar 6. Okey, seterusnya. Kita pergi pada contoh daripada perpuluhan. Perpuluhan 2.51. Nombor ni agak besar. Okey, 2.51. Macam mana nak menukar dia menjadi pecahan? Sekarang, yang penting kita tahu. Tempat perpuluhan dia ni ada berapa? Ada 2. 1, 2. Jadi, dia memang akan per berapa? Per 1, 2. Per 100. Sebab ada 2 tempat perpuluhan. So, dia per 100. Di hadapan dia ada nombor. So, nombor tu akan ada di sini. Berapa per 100? Ambil sebiji nombor ni. Jadi, jawapan dia 251 per 100. Okey, bila nombor dia macam ni, kita nak tukar dia kepada peratus, tak jadi masalah, salin terus 3-3 tu. 251 peratus. Kenapa terus salin? Sebab nak menukar kepada peratus kan ada 2 kaedah. So, kita guna kaedah darab 100 peratus. Gerakkan saja titik, 1, 2. Terus dapat 251 peratus. Okey, kita tengok pula contoh daripada peratus. Okey, saya ambil 106 peratus. Okey, nombor ni dalam peratus. Okey, paling senang tukar dia menjadi pecahan. So, nak jadi pecahan dia mesti per. Sebab dia peratus, dia akan per 100. Apa per 100? Ambil je dulu nombor ni. Okey, 106 per 100. Sekarang dia dah jadi pecahan tak wajar. Okey, bila pecahan tak wajar, kita bahagilah. 106 bahagi 100. Dapat 16 per 100. Macam biasa, pecahan boleh permudahkan. Okey, 13 per 50. Okey, dia kena step by step. Mula-mula awak dah tahu dia per 100. So, kita tukar dia per 100. Awak dah nampak dia pecahan tak wajar. So, awak jadikan dia nombor bercampur. Bila dah jadi nombor bercampur, awak nampak pula nombor pecahan ni boleh dipermudahkan. Jadi, kita permudahkan dengan sifir apa yang kita rasa boleh dipermudahkan. Okey, sekarang selesai pecahan. Nak tukar dia menjadi perpuluhan, senang. Sebab kita dah tahu dia 106 per 100. Per 100 sama dengan bahagi 100. 106 bahagi 100. Dah ada titik belum? Belum. So, titik kat mana? Di belakang. Nak gerak berapa kali? 1, 2. 1, 2. Dapatlah dalam perpuluhan 1.06. So, sebenarnya dia senang dan memang dia saling berkait. Okey, lepas ni kalau awak dapat nombor dalam peratus, awak dah boleh tukar kepada perpuluhan dan juga boleh tukar kepada pecahan. Okey, cuma kena ingat, bila nak tukar pada perpuluhan, dia mesti per 10, per 100 ataupun per 1000. Okey, nak tukar kepada peratus, sama ada awak perkan dengan 100 atau darab 100. Darab 100 peratus. Ada 2 kaedah. Okey. Pecahan pula tak ada masalah. Bila dah dalam bentuk perpuluhan, awak terus boleh tukar pada pecahan. Tapi kena ingat, boleh dipermudahkan. Okey. Saya akan bincang beberapa contoh lagi dalam video akan datang. Okey, so setakat ini dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.